Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan 8 akan membentangkan esei tentang kesan arak, judi dan dadah terhadap keruntuhan institusi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Institusi keluarga telah menjadi struktur asas dalam mencorakkan kesejahteraan emosi, fizikal dan juga mental. Pada akhirnya, ini juga akan menentukan kestabilan dan kesejahteraan sesebuah negara. Gejala sosial yang berlaku, ekoran daripada penggunaan dadah, arak dan juga aktiviti perjudian telah menjadi perosak utama dalam rumah tangga. Menurut Agensi Anti Dadah Kebangsaan pada tahun 2022, ketagihan dalam penggunaan barangan terlarang ini terbukti menjadi faktor utama berlakunya keganasan dan jenayah. Seterusnya, konsep arak sebatian dengan kumpulan fungsi hidroksil ianya dikategorikan sebagai haram dalam Islam. Kesan pengambilan alkohol boleh merosakkan tubuh badan, otak dan fungsi otak. Bukan itu saja, ianya juga dapat meningkatkan risiko kerosakan hati, sirosis dan penyakit kanser. Seterusnya, judi. Judi merupakan pertaruhan atau permainan yang dilakukan antara pihak yang bertanding sama ada mereka akan menang atau kalah dengan mendapatkan keuntungan. Kesan negatif bagi perjudian ini ialah ketagihan, kehilangan wang, kemerosotan sosial dan keluarga. Manakala bagi dadah pula, bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakan kerana ia mampu mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Dadah akan mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan dari segi fizikal, mental, emosi serta tingkah laku. Hai, nama saya Andrew Jansly, nama Matrix BB25110405. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan utama arak, judi dan dadah terhadap institusi keluarga. Antaranya ialah konflik dan keganasan dalam rumah tangga. Hal ini berlaku kerana individu yang ketagih biasanya akan mengalami perubahan tingkah laku, hilang kawalan emosi dan juga akan bertindak secara agresif. Selain itu, mereka juga akan mengabaikan tanggungjawab terhadap pasangan dan anak-anak. Bagi ketagihan judi pula, dia boleh menyebabkan masalah kewangan dalam rumah tangga dan juga boleh menyebabkan banyak hutang yang akan ditanggung sehingga mencetuskan pergaduhan dalam rumah tangga. Kesannya, hubungan kekeluargaan akan menjadi semakin renggang dan boleh membawa kepada perceraian. Oleh itu, jelaslah bahawa arak, judi dan dadah boleh memberi kesan negatif dalam membentuk keharmonian institusi keluarga. Assalamualaikum, saya Saidatul Wanida binti Taqiyuddin. Mennombor metrik BB251104 akan membentangkan mengenai pengabaian keluarga dan implikasi remaja di mana tercatat pada Department of Statistik Malaysia bahawa masalah perlindungan anak melonjak pada 12.7 pada tahun 2025, menjadikan generasi kini semakin terdorong pada sokongan luar. Buktinya, anggaran umur generasi muda yang mengaku mengambil dadah adalah lingkungan 12 hingga 16 tahun. Malah sesetengah mengaku telah memulakan sikap tersebut seawal 9 tahun. Tindak balas arak dan dadah memberi dopamin yang sama, tetapi dadah berpotensi merosakkan sistem badan manusia dengan lebih cepat apabila dihadam berbanding arak. Secara berterusan, generasi akan lebih terdorong dengan budaya ini apabila kita alpa, terutamanya bagi ibu bapa, kerana menurut John Bowlby, ibu adalah sektor utama bagi keterikatan emosi anak muda dan sikap positif yang diterapkan dapat mengelakkan daripada kekeruhan masalah dan pengabaian yang berkelanjutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Magdalena binti Hamidin, nombor metrik BB25110507. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan arak, judi dan dadah terhadap keruntuhan institusi keluarga dari aspek masalah kewangan. Masalah kewangan merupakan antara kesan utama yang berlaku apabila seseorang terlibat dengan arak, judi dan dadah. Ketagihan ini bukan sahaja menjejaskan individu, tetapi turut memberi kesan besar kepada keluarga. Bagi penyalahgunaan arak, individu yang ketagih biasanya menghabiskan banyak wang untuk membeli alkohol.
Akibatnya, pendapatan keluarga semakin berkurang dan keperluan asas seperti makanan, pendidikan dan kesihatan tidak dapat dipenuhi dengan baik. Selain itu, ketagihan arak juga menyebabkan seseorang hilang fokus dan produktiviti dalam pekerjaan. Ini boleh menyebabkan kehilangan kerja serta menambahkan kos rawatan kesihatan. Seterusnya ialah ketagihan judi. Individu yang terlibat dengan judi sering berharap untuk mendapat keuntungan cepat, tetapi kebanyakannya mengalami kerugian besar. Mereka sanggup menggunakan simpanan keluarga, berhutang dan menjual aset untuk terus berjudi. Keadaan ini menyebabkan tekanan emosi dalam rumah tangga, pertengkaran antara pasangan, dan akhirnya boleh membawa kepada perceraian. Selain itu, penyalahgunaan dadah memberi kesan kewangan yang lebih serius. Kos untuk membeli dadah sangat tinggi dan individu yang ketagih sering kehilangan pekerjaan akibat masalah disiplin dan prestasi kerja yang rendah. Ada juga yang terlibat dalam jenayah seperti mencuri atau menipu demi mendapatkan uang untuk membeli dadah. Tambahan pula, keluarga perlu menanggung kos pemulihan dan rehabilitasi yang tinggi. Kesimpulannya, arak, judi dan dadah menyebabkan kehilangan wang, peningkatan hutang serta konflik dalam keluarga. Jika masalah ini berterusan, ia boleh membawa kepada keruntuhan institusi keluarga dan memberi kesan buruk kepada anak-anak serta masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Airil Hakim bin Jabali, pemegang nomor metrik BB 2511048. Hari ini saya akan membentangkan tentang peningkatan kadar perceraian dalam keluarga. Antara punca utama perceraian ialah penyalahgunaan dadah, ketagihan judi, dan pengambilan alkohol. Dadah boleh menyebabkan seseorang agresif dan mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Selain itu, judi pula menyebabkan masalah keuangan dan pergaduhan dalam rumah tangga. Pengambilan alkohol secara berlebihan boleh menyebabkan keganasan rumah tangga serta tekanan emosi kepada pasangan dan anak-anak. Kesan daripada masalah ini ialah anak-anak akan mengalami trauma dan masyarakat turut terkesan dengan peningkatan masalah sosial. Oleh itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini melalui sokongan keluarga, rawatan, dan kempen kesedaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz, nomor metrik BB 2511047. Kali ini saya akan menerangkan di bahagian masalah kesihatan fizikal dan mental. Masalah fizikal dan mental terhadap 5 kesan, yaitu kesan pertama, kesan fizikal kronik. Penagih ini dia mengalami kerosakan yang kekal pada fungsi biologi tubuh manusia. Jadi ini mengakibatkan penyakit seperti buah pinggang dan kanser boleh terjadi. Kesan kedua pula, kesan mental. Bahan terlarang ini dia mengubah komposisi kimia di dalam otak, menyebabkan pengguna ini dia merasa halusinasi dan delusi yang membuat mereka terasa terancam. Kesan ketiga pula, kemerosotan psikologi dan risiko bunuh diri. Ketagihan bahan terlarang ini dia menyebabkan kerusakan sistem sokongan psikologi dan menyebabkan risiko bunuh diri itu boleh meningkat. Kesan keempat pula ialah penularan penyakit berjangkit dan gangguan memori. Amalan kongsi jarum ini dalam kalangan penagih dadah menyebabkan penyakit itu dia mudah tertular. Dan kesan kelima pula ialah kemerosotan fungsi kognitif dan kawalan emosi. Tiga serangkai ini dia menjejaskan fungsi kognitif dan keupayaan otak berpikir secara rasional. Jadi ini menyebabkan penyusutan memori jangka pendek dan ketidakupayaan membuat keputusan dengan bijak. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peningkatan kadar jenayah dan masalah sosial akibat penyalahgunaan arak, judi, dan dadah. Yang pertama, penyalahgunaan dadah memberi kesan besar kepada masyarakat. Menurut WHO serta AADK, pengambilan dadah secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan mental, masalah kesihatan kronik, dan kematian pramatang.
Malah, kebanyakan kes penagihan melibatkan golongan muda yang berumur 19 hingga 39 tahun. Selain itu, penggunaan dadah sintetik seperti metafetamin dan ketamin semakin membimbangkan. Situasi ini menjejaskan kesihatan mental, hubungan sosial dan kestabilan masyarakat, khususnya dalam kalangan belia. Seterusnya, pengambilan arak juga membawa kesan negatif. Arak boleh menjejaskan kewarasan akal, melemahkan pertimbangan dan meningkatkan risiko pergaduhan, keganasan serta kemalangan jalan raya. Di samping itu, judi dan lam talian semakin berleluasa. Aktiviti ini menyebabkan masalah kewangan, hutang dan tekanan emosi sehingga ada individu yang terjebak dengan pinjaman ceti haram atau dikenali sebagai ahlong. Akhir sekali, judi sering dikaitkan dengan jenayah seperti penipuan, pecah amanah dan kegiatan haram yang lain. Jika masalah ini tidak dibendung, ia boleh menghancurkan kehidupan individu dan keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati Ahmad binti Muhammad Amin, nombor matrik BB 25110518. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ancaman terhadap keselamatan dan kesihatan orang awam akibat penyalahgunaan arak, judi dan dadah. Dari aspek keselamatan awam, penyalahgunaan barang terlarang dapat meningkatkan risiko kemalangan jalan raya. Hal ini kerana individu tersebut di bawah pengaruh arak ataupun dadah yang dapat membolehkan hilang fokus dan kawalan ketika memandu. Selain itu, masalah ketagihan dadah juga dapat menyumbangkan peningkatan jenayah seperti rompakan dan kecurian kerana individu memerlukan wang untuk membeli bahan terlarang tersebut. Di samping itu, gejala ini turut mengganggu ketenteraman awam apabila individu bertindak agresif sehingga mencetuskan pergaduhan antara masyarakat. Manakala dari aspek kesihatan awam pula, penyalahgunaan dadah boleh meningkatkan penularan penyakit berjangkit seperti HIV akibat perkongsian jarum suntikan. Selain itu, peningkatan kes ketagihan dan gangguan mental memberi tekanan kepada hospital dan fasiliti kesihatan. Ketagihan ini boleh menjejaskan kesihatan mental individu sehingga menyebabkan tekanan emosi dan perubahan tingkah laku. Kesimpulannya, penyalahgunaan arak, judi dan dadah memberi kesan besar terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi keselamatan dan kesihatan awam. Seterusnya, saya akan membentangkan bagaimana kesan dadah, arak dan juga judi akan menyebabkan kemerosotan ekonomi, komuniti dan juga negara. Pertama sekali adalah peningkatan dalam bajet tahunan. Ini merupakan timbal balik dalam membendung masalah jenayah ekoran dadah, arak dan juga judi. Kerajaan harus menyuntikkan bajet yang lebih kepada badan-badan keselamatan untuk membendung jenayah ini. Adalah penting untuk kita tahu bahawa sekiranya bajet-bajet tahunan yang disuntikkan kepada badan-badan keselamatan ini boleh disuntikkan untuk membangunkan pembangunan infrastruktur agar semua rakyat dapat menikmati infrastruktur yang lebih maju. Yang kedua adalah wujudnya pasaran gelap. Permintaan bagi dadah dan juga aktiviti judi tanpa lesen menyebabkan wujudnya pasaran gelap ini. Kedua-dua dadah dan juga aktiviti perjudian ini adalah haram dan tidak direkodkan dalam KDNK negara. Hasil daripada keuntungan daripada penjualan barangan-barangan haram ini tidak akan dapat dinikmati oleh kita semua kerana negara tidak dapat memungut cukai untuk tujuan pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya, individu yang ketagih terhadap dadah, arak dan juga judi hanya akan menyebabkan keharmonian negara terancam. Ahli keluarga juga harus menanggung kerugian yang banyak dan mencetuskan perbalahan di antara ahli keluarga. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz, nama matrik BB 25110447. Untuk kesimpulannya, terdapat dua kesan arak, judi dan dadah, yaitu impak terhadap institusi kekeluargaan, kedua impak terhadap kesejahteraan rakyat. Impak yang pertama, dia meliputi konflik dan keganasan rumah tangga, pengabaian generasi muda, masalah keuangan dan peningkatan kadar penceraian dalam keluarga. Manakala impak terhadap kesejahteraan rakyat pula, yang pertama kesehatan fizikal dan mental terjejas, peningkatan kadar jenayah dan sosial, ancaman keselamatan dan kesehatan awam, dan kemerosotan ekonomi, komuniti dan keluarga dan negara. Gejala sosial ini merupakan bara yang sistematik yang meruntuhkan sistem
kekeluargaan, ekonomi, dan keselamatan negara. So, demi menyelamatkan generasi masa hadapan, krisis ini wajib ditangani secara holistik melalui kerjasama antara kerajaan, masyarakat, dan pengukuh moral keluarga. Sekian, terima kasih.